Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi bacaan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Riyadhus Salihin yang dikarang oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik, kita sambung bab yang ke-132. Kita sambung bab yang ke-132. Bab 132, babu kaifiyatis salam, ila an qala babu kaifiyatis salam, bab tentang kaifiat salam. Babu kaifiyatis salam, bab tentang kaifiat salam, ataupun tentang, sini diterjemahkan tentang tata cara salam. Okey. Yustahabbu an yaqulal mubtadi'u bisalami assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baca yang Arabnya, tuan-tuan dan puan-puan, bandingkan dengan terjemahan yang ada tu. Kalau ada apa-apa pembetulan, betulkan. Disunatkan orang yang mula memberi salam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disunatkan orang yang memulakan memberi salam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fayati bi dhamiril jam'i wa in kana al musallamu alaihi wahidan, iaitu dia mendatangkan kata ganti diri ramai. Dia mendatangkan kata ganti diri ramai walaupun orang yang diberi salam itu hanya seorang. Walaupun hanya orang yang diberi salam itu hanya seorang. Mana Imam Nawawi rahmatullahi alaih bagi tahu, cara yang paling afdal bagi salam ni, cara yang paling disunatkan dan paling afdal bagi salam ialah ucapan dia berbunyi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cara yang paling afdal, tapi tak menafikan boleh ada cara lain. Ini yang paling afdal lah, yang paling bagus. Okey, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Nawawi kata dia bawa datang dhamir jamak. Dhamir jamak ni maksudnya kata ganti diri ramai walaupun orang yang diberi salam itu ialah seorang. Maksudnya kan assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kum tu untuk ramai. Sebab dalam bahasa Arab, kalau dhamir tu untuk kamu, kalau satu orang lelaki, ka. Kalau dua orang lelaki, kuma. Kalau tiga orang lelaki, kum. Tiga dan ke atas, kum. Tu dia punya bunyi dia lah bahasa Arab. Kan? Kalau untuk perempuan seorang, ki. Kalau dua orang perempuan, sama macam lelaki juga, kuma. Kalau ramai perempuan, kunna. Tapi kalau campur lelaki perempuan ramai, kita akan pakai lelaki dia, kum je. Jadi, kalau bagi salam, disunatkan ucapkan Assalamualaikum. Bukan maksudnya bukan Assalamu alaika,
dan bukan juga assalamualaikuma. Yang paling afdal ialah assalamualaikum. Tu maksud dia. Bawa dhamir jamak, kata ganti diri jamak. Tapi maknanya ni cara yang diberitahu ni cara paling afdal. Boleh juga satu orang kalau dia bagi salam pada satu orang, seorang dia sebagai contohnya dia kata assalamualaikum. Dan itu ada dalam hadis. Cuma ini Imam Nawawi rahmatullah alaih kata yang paling afdal, tak kiralah orang yang diberi salam tu seorang ke, dua orang ke, bahkan laki ke perempuan ke, maka ucapan yang paling afdal daripada segi hadis dan juga daripada apa yang dalil yang ditemui ialah dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang paling afdal. Okey, baik. Wa yaqulul mujib wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh fayati biwawil athfi fi qawli wa alaikum. Dan orang yang jawab salam pula dia mengatakan wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, iaitu dia membawa waw athaf pada perkataan dia wa alaikum. Kat situ ada tak beritahu. Dan bagi yang menjawab disunahkan juga untuk mengucapkan wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh dengan memakai waw. Wa itulah pada ucapan wa alaikum. Maknanya bila jawab pula disunatkan jawab wa alaikumussalam. Wa alaikumussalam. Kalau tak bawa datang waw, dia tidak afdal lah, tapi boleh kan. Dia ada juga dalam hadis juga ada sebutkan. Dia ini kita kena faham, Imam Nawawi rahmatullahi alaih bagi tahu cara yang paling afdal. Tapi kalau orang tu bagi salam dengan cara yang lain, assalamualaikum ataupun salamnya assalamun alaikum, salamun alaika, itu ada dalam Quran dan juga dalam hadis, masih lagi dibenarkan dan juga dikira sebagai salam, cuma tidak afdal. Okey. Ataupun orang tu jawab waalaikum kan, atau alaikum je, masih boleh, tetapi tidak afdal. Itu yang Imam Nawawi rahmatullah alaih cakap ni ialah cara yang paling afdal. Atau orang beri salam assalamualaikum, yang jawab tu kata waalaikumsalam pun boleh, waalaika dia seorang kan. Atau orang kata yang bagi salam tu perempuan, dia kata waalaiki. Tapi yang paling afdalnya jawab, senang ceritanya yang biasa kita amal tu, itu yang paling afdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab dia waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka itulah yang paling afdal. Jadi ini umum, kalau kita nak ajar ini cara yang paling afdal lah kita ajar pada orang dan juga sampaikan kepada orang. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alaikum faradda alaihi thumma jalas faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashrun thumma jaa akharu faqala assalamu alaikum warahmatullahi faradda alaihi fajalas faqala ishrun thumma jaa akharu faqala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh faradda alaihi fajalasa faqala thalathun rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala hadithun hasan. Sayyidina Imran bin Al-Husain radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, seorang lelaki telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengucapkan assalamu alaikum. Faradda alaihi thumma jalasa. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun membalas ucapan itu. Mana baginda jawab waalaikumsalam. Kemudian lelaki itu pun duduk. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ashrun, 10 pahala. Thumma jaa akhar, kemudian datang seorang lelaki lain. Faqala assalamu alaikum warahmatullah. Dia berkata assalamualaikum warahmatullah, kemudian faradda alaihi fajalas, maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun menjawab salam itu, lalu lelaki itu pun duduk. Faqala ishrun, kemudian baginda bersabda ishrun, 20 pahala. Thumma jaa akhar, kemudian datang seorang lagi, lalu dia berkata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
baginda sallallahu faradda alaihi fajalas, baginda menjawab salamnya, dan lelaki itu pun duduk. Faqala thalathun, baginda pun bersabda 30. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi berkata hadis ini ialah hadis hasan. Ni dalam hadis ni makna bagi tahu yang 10, 20, 30 tu iaitu apa dia? Pahala lah. Pahala kan? Pahala. Satu amalan dikali gandakan 10 kali ganda. Satu amalan dikali gandakan 10 kali ganda. Manja abil hasanati falahu asyru amthaliha. Jadi satu orang bagi salam, Assalamualaikum. 1, 10. Tambah sikit lagi, Assalamualaikum warahmatullah. Itu dah yang lain lah, maka 20. Dan tambah lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, iaitu dapat 30. Dapat pahala 30. Maknanya nak bagi tahu setiap ucapan tu ada pahala yang berasingan. Setiap ucapan tu ada pahala yang berasingan. Dia sebab itu kita dalam amalan ni, setiap amalan tu bila ada kita lakukan tambahan, selagi mengikuti syariat lah yang penting, maka ada pahala lain. Setiap amalan tu bila ada kita buat lagi lebih, maka ada pahala lain. Jadi terpulang pada kita lah nak rebut pahala atau tidak, itu je. Maknanya kalau kita rebut pahala, kita buat apa yang maksudnya kita lakukan amalan tu lebih kan. Secara umum lah dia punya kaedah ni macam tu. Okey, jadi setiap satu tu ada berasingan dia punya pahala. Jadi kalau satu, kerana apa? Satu lagi pun, salam ni doa kan. Salam ialah merupakan doa. Jadi bila kita doa untuk orang kan, lagi lebih doa, maka lagi banyak apa? Pahala dah dapat. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada kamu. Warahmatullah, dan juga semoga kamu dirahmati Allah. Wabarakatuh, dan semoga kamu diberkati olehnya. Salam sejahtera dan apa nama? Salam sejahtera, kemudian keberkat, rahmat dan juga berkat. Salam, rahmat dan juga berkat. Okey. Nak tambah lagi pun ada dalam hadis juga, boleh tambah lagi. Kalau nak tambah wa maghfiratuh. Wa maghfiratuh tu apa dia? Semoga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, sambung. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadza Jibrilu yaqra'u alaiki salam. Qalat qultu wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muttafaqun alaih. Wa hakadha waqa'a fi ba'dhi riwayatis sahihain. Kat sini tak ada. Tapi kat dalam kitab asal ada tambahan lagi. Wa hakadha waqa'a fi ba'dhi riwayatis sahihain wa barakatuh. Wa fi ba'dhiha bihadfiha wa ziyadatu thiqati maqbulatun. Itu ada dalam kitab yang asal dalam bahasa Arab. Okey. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepadaku, hadza Jibril yaqra'u alaiki salam. Ini Jibril, ini ialah Jibril, dia menyampaikan salam kepada engkau. Ini Jibril, dia menyampaikan salam pada kau. Kita tahu cara kirim salam lah. Qalat, lalu Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pun menjawab, wa alaihi salam. Dia jawab wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi sini dalam hadis ni bagi tahu bahawa Jibril alaihissalam kirim salam kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam hadis ni makna bagi tahu kelebihan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, iaitu Jibril alaihissalam sampaikan salam kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini kelebihan beliau lah. Jibril kirim salam kepada beliau. Makna Jibril sampaikan salam kepada beliau. Ini boleh jadi juga Jibril alaihissalam datang. Jibril datang bagi wahyu.
Aisyah radhiyallahu anha tak nampak Jibril, tapi Nabi nampaklah. Nabi SAW nampak, Jibril tak nampak. Jadi bila Aisyah radhiyallahu anha ada kat situ, Jibril alaihissalam cakap pada Nabi supaya sampaikan salam dia kepada Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi membagi tahu pada Aisyah, dia berkata ni Jibril ni, Aisyah tak nampaklah, ni Jibril ni, dia sampaikan salam pada kau. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha pun jawab. Ini maknanya kelebihan yang begitu jelas untuk Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, iaitu malaikat Jibril alaihissalam sampaikan salam ataupun mengucapkan salam pada beliau. Kalau kita dia sebenarnya ada beberapa orang sahabat yang lain juga selain Aisyah, juga ada juga lain. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Khadijah radhiyallahu taala anha, dan ini Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka ini diucapkan salam diucapkan salam oleh Jibril alaihissalam kepada mereka. Malaikat kan ucap salam, bukan malaikat biasa, bahkan ketua pada segala para malaikat ucapkan salam kepada mereka ini. Maknanya nak bagi tahu ini kelebihan mereka. Kerana kita, ialah satu pertama, kita pun tak sempat jumpa Nabi SAW kan, kita tak boleh nak confirm lah kerana malaikat ucap salam pada kita. Kalau ada pun ialah berdasarkan hadis, malaikat doa untuk orang sekian, malaikat doa untuk orang sekian tu ada lah. Malaikat doa untuk orang sekian kan. Macam dalam hadis bagi tahu orang yang belajar ilmu, malaikat doa istighfar untuk dia, doakan keampunan untuk dia, adalah hadis. Malaikat doa itu kita yakin hadis tu, orang belajar ilmu agama. Bukan saja malaikat, bahkan Nabi kata ikan di lautan dan juga seluruh makhluk doa untuk dia, doakan keampunan untuk orang belajar ilmu agama. Dalam hadis juga dia bagi tahu orang yang lepas solat duduk kat tempat solat dia terus doa, zikir dan sebagainya, malaikat juga doa untuk dia, ya Allah ampunkanlah dia, Allah rahmatilah dia, Allah berkatilah dia. Ada dalam riwayat bagi tahu jadi orang ni pun dapat doa daripada para malaikat, tapi ni makna dapat direct kirim salam daripada Jibril alaihissalam kepada mereka, kemuliaan mereka. Okey. Kemudian kalau dalam kitab ni, masalah kitab ni ialah yang terjemahan ni dia tak tulis sempurna. Sebenarnya dalam kitab asal ada lagi sebenarnya tambahan tu. Dia kata bahawa inilah yang terdapat di dalam sebahagian riwayat dalam Bukhari Muslim, iaitu adanya lafaz wa barakatuh. Ini yang tambahan dalam kitab asal, iaitu demikianlah yang terdapat di dalam sebahagian riwayat Bukhari Muslim, iaitu adanya lafaz wa barakatuh. Iaitu Kak Aisyah jawab tu, wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi wa fi ba'dihha bi atfiha, tapi dekat sebahagian riwayat dalam sahihain tak ada lafaz wa barakatuh. Maksudnya hanya sampai wa alaihi salam je. Wa alaihi salam warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullah. Okey? Tapi Manawi kata wa ziyadatu thiqah maqbulan dalam usul hadis, maksudnya tambahan daripada perawi yang siqah ialah boleh diterima. Maknanya kalau satu riwayat ialah ada perawi yang lain sebut yang ada tambahan. Dan kalau perawi itu siqah dan riwayatnya tak bercanggah dengan perawi lain, maka dia punya tambahan di itu kita boleh terima. Tapi perawi itu thiqah lah. Thiqah ni maknanya boleh dipercayai. Jadi walaupun ada sebahagian riwayat kata Aisyah jawab wa alaihi salam wa rahmatullah saja, dari riwayat lain sebut perawi itu kata Aisyah ada cakap wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada tambahan, ada beza. Jadi kalau tambahan itu daripada perawi yang siqah, maka kita boleh terima. Siqah tu maknanya dipercayai, maka kita boleh terima. Okey, baik. Bermakna kita boleh kata bahawa Aisyah jawab sebenarnya ialah wa alaihissalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okey, jadi dalam hadis ni, dalam hadis ni ada beberapa perkara yang sabit. Apa dia? Iaitu selain daripada kelebihan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, ialah maknanya sunat untuk kirim salam. Kirim salam ni hukum dia sunat. Kan seperti mana kalau kita jumpa orang, sunat bagi salam. Jumpa orang, sunat bagi salam.
maka begitu juga kalau kita tak jumpa orang tu pun, maka disunatkan juga kita kirim salam pada orang. Kan kita tahu orang tu nak pergi jumpa satu orang, maka disunatkan ialah kirim salam. Dan wajib kepada utusan itu menyampaikan salam orang yang bagi salam tu. Kadang berat juga tu kan. Kadang orang tu kadang kan. Lagi-lagi orang Melayu. Orang Melayu ni suka kirim salam. Kirim salam saya nak pergi sekian kirim salam jadi sebenarnya itu satu amanah. Kalau ikut hukum dalam kitab sebutkan wajib sampaikan salam. Wajib sampaikan salam kepada orang tu. Maknanya kita kadang kan kalau biasanya yang orang ingat ni biasanya bila kita yang paling selalu kadang kita nak pergi Madinah lah. Kita biasa nak pergi Mekah, Madinah. Biasanya orang kata bila sampai kat makam Nabi nanti tolong sampaikan salam saya. Itu juga sampaikan salam tu wajib pada Nabi SAW. Saya juga dah bagi tahu sebelum ni dah. Kadang kita pun tak ingat berapa ramai yang kirim salam. Kan kadang-kadang nak sebut nama dia seorang-seorang pun susah. Kadang-kadang ada yang bagi kertas. Tapi kadang kita pun kelang kabut nak pergi bertolak, kita pun tak mana terletak kertas tu, dah hilang mana kadang tak sempat. Kan? Kadang-kadang kertas dah bawa, tapi nak pergi Masjid Nabawi, kertas tertinggal pula. Terselit balik beg. Macam-macam lah, kadang tak ingat. Kadang orang bagi kan. Point dia ialah sebenarnya bila sampai kat makam Nabi, kita sampaikan salam. Wahai Rasulullah, saya sampaikan salam pada Tuan kepada daripada sesiapa yang kirim salam pada Tuan melalui saya. Sampai salam tu insya-Allah. Waktu tu amanah semua dah tertunai. Okey, baik. Jadi dan juga dalam hadis ni juga boleh lelaki ajnabi, maksudnya satu orang ajnabi, lelaki ajnabi. Ajnabi ni kita faham ajnabi ni maksudnya orang yang kita boleh kahwin, laki kahwin dengan perempuan. Kan laki ajnabi boleh kahwin dengan perempuan ajnabi kan. Jadi boleh lelaki ajnabi maknanya kirim salam atau maknanya sampaikan salam kepada perempuan yang solehah. Pada perempuan ajnabi yang solehah. Tu syarat dia. Maknanya boleh lelaki ajnabi kirim salam kepada perempuan ajnabi yang solehah. Perempuan ajnabi yang solehah boleh kirim salam. Mana boleh? Boleh. Kalau dia tak khawatir berlaku apa-apa keburukan. Kalau tak khawatir berlaku apa-apa keburukan. Faham Maksudnya satu orang lelaki ajnabi tak salah boleh sampaikan salam pada perempuan yang solehah. Syarat dia solehah. Tapi itu ada syarat lagi, kalau dia tidak khawatir berlaku apa-apa kerosakan ataupun keburukan ataupun salah faham ke, maka boleh kirim salam. Dan begitulah sebaliknya. Manakala perempuan kirim salam kepada satu orang lelaki yang soleh. Perempuan kirim salam pada satu orang lelaki yang soleh kalau tak khawatir berlaku apa-apa keburukan. Makna boleh boleh sampaikan salam satu sama lain. Yang boleh. Tapi syarat dia apa? Mana orang yang disampaikan salam tu soleh. Itu poin dia. Dan juga tak takut tidak khawatir berlaku keburukan. Dia macam mana? Kadang-kadang sebagai contohnya kan. Sebagai contohnya lah, katalah, ni contohlah kadang-kadang, kalau perempuan solehah ni tak selalulah. Tapi kadang mungkin ada. Mungkin juga ada sebagai contoh. Mungkin, yelah kalau contoh kata ada orang nak pergi ziarah. Satu orang katalah ustazah. Contoh tu. Ustazah tu mungkin dah tua, terkenal dia ni solehah. Jadi kadang kita lelaki, kita tu nanti jumpa ustazah tu ataupun cikgu kita sendiri, nanti sampaikan pada ustazah kirim salam saya. Kan? Kirim salam saya. Atau kadang perempuan sampaikan salam pada lelaki soleh. Kan? Tak takut apa-apa ni. Contoh kadang kita berguru dengan satu orang syekh. Kan? Jadi kadang-kadang kita pergi jumpa syekh tu. Kadang isteri kita kadang kirim salam pada dia boleh. Kan? Tak takut apa-apa keburukan, tak ada apa. Mana isteri kita juga kirim salam pada dia. Kan? Mana isteri kata kirim salam pada dia sebagai ini, boleh, tak ada masalah. Kan? Kadang-kadang kita jumpa ulama' kan. Kadang isteri kita dengar kita jumpa ulama'. Isteri kita pun gembira, Masya Allah, suami dapat jumpa ulama'. Maka isteri kita pun nak tumpang kegembiraan tu. Apa dia kata? Abang, tolong sampaikan salam saya juga pada syekh sekian. Boleh. Jadi syarat dia lelaki tu soleh atau perempuan tu soleh. Orang yang disampaikan salam tu soleh. Dan juga dia tidak berlaku apa-apa keburukan. Dalil mana ni? Dalil dia. Mana Aisyah, Jibril sampaikan salam pada Aisyah. Kan Aisyah tu perempuan. Kan? Dan Jibril tu tak ada lelaki, tapi point dia Jibril tu ajnabi.
bagi Aisyah. Jadi Jibril alaihissalam sampaikan salam kepada siapa? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan sini tak berlaku pun apa-apa mafsadah. Mafsadah ni makna apa-apa keburukan. Okey? Dan juga di sini tadi kan disebutkan tadi kat awal tadi Imam Nawawi rahmatullah alaih bagi tahu bahawa orang yang jawab salam disunatkan sebutkan waw kan? Waw. Kan kita bagi salam assalamualaikum, jawab dia apa? Wa. Datangkan wa. Waalaikumsalam. Waw tu dipanggil waw atof. Waw atof ni waw sambung, waw hubungkan antara dua. Terjemahan dia dan lah, dan. Maknanya kita bagi salam dan dia jawab waalaikumsalam, dan kepada kamu pun salam. Kita bagi salam assalamualaikum, tak ada waw. Orang jawab salam waalaikumsalam, maknanya dan kepada kamu pun ni. Jadi mana dalilnya ni hadis ni pun. Hadis ni juga sebagai dalil dia. Faham Kan hadis ni kan bila Jibril bagi salam, maka maka Aisyah jawab waalaikumsalam. Maka itu cara yang afdal, cara yang sunat, jawab salam waalaikumsalam. Mana didatangkan waw tu. Okey. Tapi kalaulah satu orang jawab alaikassalam atau alaikumussalam tanpa datangkan waw pun boleh. Masih boleh, pahala pun dapat, tetapi dia tidak afdal. Mana dia tidak melakukan afdal. Mana kalau jawab macam tu pun boleh lagi, tetapi tidak afdal. Jelas Faham tuan-tuan Mana satu orang kau jawab jawab waalaikumsalam, ini afdal. Satu orang jawab alaikumussalam pun boleh lagi, tetapi tidak afdal. Tapi masyarakat kita jaranglah. Masyarakat kita secara umumnya memang jawab waalaikumsalam sahaja. Okey, sambung. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan hatta tufhama anhu wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim thalatha, rawahul Bukhari. Daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda kana idza takallama bi kalimah, apabila baginda sampaikan satu perkara, apabila baginda mengucapkan satu perkara, a'adaha thalathan, baginda mengulangnya 3 kali. Hatta tufahama anu, sehingga perkara itu difahami. Wa idza ata ala qaum, dan bila baginda datang kepada satu kaum maknanya kumpulan manusia, fasallama alaihim, lalu baginda bagi salam pada mereka, sallama alaihim thalatha, baginda bagi salam juga 3 kali. Rawahul Bukhari. Tengok kat sini pun tak ada bagi tahu jelas sambungan dia. Sedangkan dalam kitab asal Imam Nawawi rahmatullah alaih ada tambah lagi. Imam Nawawi kata wa hadha mahmul ala ma idza kana al-jam'u kathiran. Hadis ini ialah ditanggung. Maksudnya hadis ini difahami makna dia, iaitu apabila kumpulan manusia itu ramai. Hadis ini kalau bagus tuan-tuan tambah sikit. Imam Nawawi kata apa? Imam Nawawi kata keadaan ini, tambah sikit, keadaan ini selepas sudah habis terjemah tu kan, baginda mengucapkan salam kepada mereka sampai 3 kali. Okey, Imam Nawawi tambah sikit, ni komentar Imam Nawawi. Imam Nawawi kata perkara ini ialah difahami apabila kumpulan manusia itu ramai. Perkara ini difahami apabila kumpulan manusia itu ramai. Kumpulan manusia itu ramai. Okey, dalam hadis ni ada bagi tahu 2 perkara. Dah Okey, jadi hadis ni difahami ataupun perkara ini difahami apabila kumpulan manusia itu ramai. Maksudnya kat mana tu? Perkara ini tu apa maksud dia? Iaitu yang Nabi bagi salam 3 kali tu. Nabi bagi salam sampai 3 kali itu, iaitu keadaan dia ialah kalau orang yang Nabi datang kepada mereka tu ramai. Ramai betul. Makna kalau bagi salam sekali tak cukup. Itu Imam Nawawi terangkanlah. Okey, baik. Okey, dalam hadis ni ada bagi tahu 2 perkara. Pertama ialah Nabi sampaikan satu perkara, Nabi sampaikan 3 kali. Itu perkara pertamalah. Perkara kedua iaitu bila baginda SAW datang kepada kumpulan manusia,
baginda bagi salam 3 kali. Ni dua-dua ada penerangan dia. Okey, perkara yang pertama, baginda sampaikan 3 kali. Adakah setiap masa baginda sampaikan hadis 3 kali? Tak. Tak setiap masa Nabi sampaikan hadis sebanyak 3 kali. Sebab kalau kita tengok, sahabat yang riwayatkan hadis Nabi SAW, tak ada pun diorang bagi tahu setiap hadis tu 3 kali. Boleh faham tak? Jelas tuan-tuan? Kalau kita tengok, adakah setiap hadis Nabi sampaikan 3 kali? Sebab kadang-kadang sahabat ni bila mereka riwayatkan hadis, sahabat punya cara bila riwayatkan hadis, mereka akan cuba riwayatkan juga macam Nabi bagi tahu. Jadi kalau Nabi bagi tahu 3 kali, mereka kata 3 kali. Atau kadang mereka kata Nabi ulang 3 kali. Tapi tak ada pun banyak-banyak hadis kita baca, tak ada pun bagi tahu 3 kali. Ni macam manalah Anas bin Malik kata, radhiyallahu taala anhu kata bahawa Nabi cakap sampai 3 kali. Maka ulama hadis terangkan yang Nabi cakap 3 kali ni ada beberapa keadaan. Iaitu kalau contohnya, ni ada beberapa jawapan lah. Orang kata beberapa jawapan kenapa sampai 3 kali. Maknanya bukan setiap masa. Ada keadaan-keadaan tertentu. Antara keadaan yang disebutkan ialah kalau contoh kata perkara itu Nabi nak bagi tahu benda tu penting betul. Kalau Nabi SAW nak bagi tahu benda tu penting betul, Nabi bagi tahu sampai 3 kali. Bahkan kadang-kadang sampai 7 kali pun pernah. Bahkan kadang sampai 7 kali pun pernah. Pernah 3 kali pun ada, 7 kali pun pernah. Macam Nabi pernah bagi tahu bab orang yang tak ambil berat solat. Nabi pernah bagi amaran orang tak ambil berat solat sampai Nabi ulang 7 kali. Nabi kata jangan lakukan demikian, jangan lakukan demikian. Nabi ulang 7 kali. Sahabat tu kata sampai Nabi ulang 7 kali. Ada pernah juga sampai Nabi ulang tak tahu berapa kali. Sampai sahabat kata alangkah baiknya Nabi diam. Kan? Iaitu bila Nabi bagi tahu pasal dosa besar, saksi palsu. Nabi kata wa qauluz zur, Nabi ulang sampai kata sahabat kata bila dah Nabi nak berhenti. Itu lagi banyak kali ulang. Poin dia yang paling besar, yang paling utama, Nabi SAW kadang ulang lebih daripada sekali ni, 2 kali ke 3 kali ataupun lebih. Ini kalau nak bagi tahu perkara itu begitu penting. Kan, nak bagi tahu perkara itu penting. Atau boleh jadi juga Nabi SAW ulang sampai 3 kali. Kalau Nabi rasa atau Nabi SAW agak bahawa perkara itu sahabat tak faham. Jadi Nabi nak ulang semula untuk bagi faham. Nak jelaskan. Takut timbul salah faham, maka Nabi ulang semula. Ini kadang-kadang berlaku macam tu. Jadi kita pun faham lah. Kadang-kadang kalau kita bercakap pun kadang-kadang, macam dalam majlis pengajian pun kadang-kadang, guru bila sampai ke satu perkara, ustaz ke, kadang-kadang kalau takut tak faham, ulanglah balik. Ulang kan. Tapi yang paling penting iaitu, maknanya apa yang disampaikan itu orang boleh faham. Kan? Apa yang disampaikan orang boleh faham. Daripada hadis ni tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Nabi SAW cukup ambil berat dalam menyampaikan kepahaman. Kepahaman. Nabi SAW ambil berat bila bagi dia sampaikan satu perkara orang faham. Maka begitu juga para ustaz, terutamanya para pendidik, para pensyarah, bila bercakap, penyampaian kita bagi orang faham. Dan ini mengikut kepada kepada orang yang hadir. Mengikut pada hadirin. Kadang ada hadirin level tinggi, orang cerdik pandai, bercakap di universiti. Jadi bercakap di universiti tak sama macam cakap depan orang awam. Kadang-kadang golongan cerdik pandai kalau gunakan bahasa yang agak tinggi, okey, diorang faham. Kan? Tapi kalau bercakap depan orang awam, bercampur antara level, antara tahap masyarakat umum, maka kena cakap dengan level yang semua orang boleh faham. Waktu tu kita punya penyampaian kena pergi pada orang yang paling bawah boleh faham. Contoh macam dalam khutbah. Macam dalam khutbah ditulis ataupun disampaikan dengan cara yang dengan bahasa yang orang paling mudah faham. Itu terbaik. Dia tak semestinya kena gunakan bahasa-bahasa yang tinggi-tinggi. Bahasa tinggi itu bagus, tetapi kadang bila dalam penyampaian, lagi-lagi dalam penyampaian umum, maka adalah tidak sesuai kalau kata menggunakan bahasa tinggi. Tapi kalau kata penyampaian tu untuk orang terpelajar, tak ada masalah menggunakan bahasa tinggi kan.
Karena Nabi ulang 3 kali. Tujuan Nabi ulang 3 kali itu ialah supaya apa yang baginda sampaikan tu difahami. Okey, baik, sambung. Okey, lagi apa? Kadang-kadang saya pun kadang-kadang cakap. Kadang kelemahan saya lah, ialah kita usaha. Tapi kadang-kadang ada juga makcik jumpa saya, dia tu, "Ustaz cakap laju sangat." Jadi saya pun kadang-kadang cuba juga perlahan kan, tapi kadang-kadang terlaju, maka tolonglah maafkan. Kadang-kadang terlaju. Tapi kadang kita usahakan, kadang-kadang sebab tu kadang saya ulang. Kita cuba supaya apa yang disampaikan itu difahami. Okey, sambung. Okey, abang tunggu jap bang sampai kita selesaikan ni pasal hadis apa nama? Hadis ni. Lepas tu kita sambung sikit satu hadis. Kemudian yang kedua iaitu Nabi bagi salam 3 kali. Okey, kalau Imam Nawawi kata Nabi bagi salam 3 kali ni mungkin keadaan dia bila, kalau contoh kata orang tu ramai. Contoh kata ramai sangat orang, Nabi sampai kat depan, "Assalamualaikum." Mungkin kat belakang tak sampai. Jadi kadang-kadang Nabi pergi sikit ke belakang lagi Nabi bagi salam kat belakang pula. Mungkin macam tu keadaan dia. Tapi para ulama hadis juga ada terangkan lain. Boleh jadi juga Nabi ulang 3 kali ni bila Nabi tengok mungkin ada orang yang tak dengar. Contoh kata Nabi SAW bagi salam yang pertama. Nabi tengok ada sebahagian sahabat tak perasan Nabi bagi salam. Kemudian Nabi ulang kali kedua ataupun kali ketiga. Ataupun boleh juga maksudnya Nabi SAW bagi salam 3 kali ini ialah ini had salam Nabi paling banyak. Mana bila Nabi bagi salam 3 kali, had salam paling banyak 3 kali. Itu maksud dia. Bila Nabi bagi salam paling banyak, iaitu paling banyak apa dia 3 kali, tidak lebih daripada 3 kali. Okey. Sikit lagi kita nak baca hadis tu. Okey. Azan bang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabb hadha innaka la tukhliful mi'ad. Okey, sambung. Wa anil Miqdad radhiyallahu anhu fi hadithihi at-tawil qala kunna narfa'u lin nabiy sallallahu alaihi wasallam nasibahu min al-laban fayaji'u min al-laili fayusallimu tasliman la yuqidhu na'iman wa yusmi'u al-yaqdan. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fasallama kama kana yusallim. Rawahu Muslim. Sayyidina Miqdad
radhiyallahu taala anhu, di dalam hadis beliau yang panjang. Sebenarnya hadis ni panjang lagi, tapi Imam Nawawi rahmatullah alaih hanya potong dekat bahagian yang nak dijadikan sebagai sandaran dalil dalam bab salam ni. Okey. Jadi beliau berkata, hadis panjang lagi tapi beliau berkata, kunna narfa'u lin nabi sallallahu alaihi wasallam nasibahu minal laban. Kami sering mengangkat bahagian Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada susu. Kami angkat bahagian susu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tolong angkatkan. Fayaji'u minal laili fayusallimu tasliman la yuqidu na'iman wa yusmi'ul yaqdhan. Baginda akan datang waktu malam. Baginda akan datang waktu malam. Lalu baginda akan memberi salam yang tidak menyebabkan orang tidur terjaga, dan salam itu dapat didengari oleh orang yang jaga. Orang yang tidur tak terjaga dan orang yang jaga dapat dengar. Jadi malam tu, waktu tu Nabi faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka malam tu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, lalu baginda memberi salam seperti mana yang biasa baginda sallallahu alaihi wasallam bagi salam. Rawahu Muslim. Ni Sayyidina Miqdad radhiyallahu anhu ni cerita apa? Beliau hadis panjang lagi tapi beliau kata ni beliau ni khidmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khidmat apa? Ambil susu untuk Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada unta-unta baginda. Nabi ada unta baginda yang unta tu digembala ataupun diternak di satu tempat nama dia Ghabah. Ghabah ni kawasan dia ialah lebih kurang dalam 10 km daripada kota Madinah. Kawasan tu adalah sikit subur berbanding kota Madinah. Maknanya ada tempat untuk unta ni ragut tanaman. Dia berada dekat kawasan itu belakang Bukit Uhud. Dia kawasan Bukit Uhud tu, Gunung Uhud. Belakang Gunung Uhud tu ada satu kawasan nama dia Ghabah. Kalau daripada kota, dia ada Masjid Nabawi, ada jarak dia lebih kurang dalam 11 km, dia tu dah lebih kurang 10-11 km dah lebih kurang. Jadi di situ unta Nabi sallallahu alaihi wasallam diternak. Dan jadi ada sahabat-sahabat daripada setiap masa, mereka ni akan pergi ke sana, perah susu itu diangkat bawa balik. Kadang-kadang diorang hantar ke rumah mereka, ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau kadang-kadang Nabi sendiri datang ambil kat rumah mereka. Jadi diorang lakukan khidmat. Sahabat radhiyallahu anhum berkhidmat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan yang lakukan khidmat ini ialah ahli sufah. Ahli sufah di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka ni tak ada tempat tinggal, tak ada keluarga, atau keluarga mereka ada tapi kat kampung. Kalau balik kadang-kadang bila selepas mereka masuk Islam, kalau balik kadang-kadang mereka ni disusahkan. Kerana tu mereka duduk kat Masjid Nabawi kat kawasan belakang. Kawasan itu dipanggil sufah. Baik. Jadi biasanya mereka ni akan khidmat untuk Nabi SAW. Jadi dalam hadis ni maknanya Miqdad radhiyallahu anhu kata, kami ni, kami sering buat kerja tu, khidmat untuk Nabi, tolong angkatkan susu untuk Nabi, ambil susu dan bawa ke rumah. Jadi bila malam Nabi datang ke rumah kami, Nabi ambil susu tu. Jadi biasanya beliau cerita. Jadi beliau cerita macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi salam. Kalau Nabi datang rumah kami, Nabi bagi salam. Salam Nabi itu sederhana. Salam Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sederhana, iaitu salam yang mana orang sekadar orang tidur tak sampai terkejut, dan orang yang jaga dapat dengar. Itulah salam baginda sallallahu alaihi wasallam sederhana. Ini bila ni sunnah ni ialah, kalau contoh kata, kalau kita bagi salam yang mana ada orang yang tengah jaga dan ada orang tengah tidur. Macam kita datang rumah orang, kita bagi salam pada rumah orang. Jadi kita bagi salam sederhana. Kuat sangat jangan sampai orang terjaga. Kalau tengah tidur jangan sampai terjaga, tapi paling kurang orang yang jaga dapat dapat dengar lah. Itu sunnah bagi salam. Itu yang disebutkan di dalam hadis. Sekejap
Jadi hadis ni ialah contohnya, kalau kita datang satu tempat, kita tengok macam ada orang, biasanya rumah, mungkin ada orang tengah tidur. Atau mungkin ada orang yang tengah sibuk dengan urusan dia, tapi ada orang lain yang mungkin tengah jaga. Maka kita sunat bagi salam sederhana. Sekadar mana suara boleh sampai, tapi jangan sampai kadang-kadang orang yang tidur tu sampai terjaga. Kan kita tengoklah. Benda ni kadang ikut keadaan. Kadang-kadang ada rumah, kadang-kadang dia punya jarak gate dia tu dengan dia punya pintu rumah jauh. Kena kuat lagi. Kan kalau orang tu kadang rumah dia tu boleh masuk dalam, maka boleh bagi salam yang kita dekat pintu kan. Maka kita bagi salam sederhana je lah. Jangan terlalu kuat. Tapi sekadar salam sampai dalam rumah. Okey. Jadi kadang kita datang rumah orang. Rumah tu ada loceng. Rumah tu ada loceng. Maka boleh tak tekan loceng? Boleh lah tekan loceng. Tapi nanti bila tuan rumah tu keluar, kita bagi salam. Kita bagi salam semula lah. Ataupun kalau salam kita tu sampai ke dalam, bagi salam. Kan? Kadang tengok pada keadaan. Kadang orang rumah dia tu, garaj dia tu panjang, tak boleh nak masuk. Macam contoh kat setengah negara, macam India, Pakistan, Bangladesh, memang tak boleh nak masuk dalam pun. Sana kalau masuk dalam dia punya garaj, itu salah. Kalau negara kita tak ada masalah lagi. Kadang kalau kita masuk sampai garaj pun kadang tak ada masalah. Tapi janganlah sampai ke depan sangat. Kadang-kadang betul-betul depan pintu, kadang-kadang ada kala orang tak selesa. Tapi kalau di India, Pakistan, sana kalau dia ada dia punya kawasan rumah tu, dia buat pagar. Kalau kita masuk dalam pagar tu, kesalahan. Ada orang tak biasa macam tu. Jadi kita bagi salam kat luar. Cara dia kadang kena ketuk dulu pintu, gerbung kuat-kuat, atau kadang ada loceng. Orang kaya-kaya ada loceng, boleh bagi loceng. Nanti bila tuan rumah tu keluar, waktu tu salam. Assalamualaikum. Jadi poin dia ialah, tekan loceng tak salah lah. Tetapi yang penting jangan tinggalkan sunnah salam. Itu poin dia. Sunnah salam jangan tinggal. Jadi sama ada kalau kita tahu salam tu tak sampai ke dalam, nanti tuan rumah tu keluar, bagi salam balik. Tapi kalau sampai salam kat situ, kita boleh bagi salam. Kadang-kadang ada orang kaya. Kadang orang kaya tu kadang memang dah boleh bagi salam kat situ. Nanti dia tanya dia dalam. Kan, siapa tu? Dekat pintu kan, keluar. Macam tu. Kita tak ada masalah lah, waktu tu bagi salam. Nanti dia jawab salam. Okey. Poin dia maknanya bagi salam sederhana lah, sekadar yang ni. Bagi salam khusus pada satu, kalau kita datang satu kumpulan manusia, kita mengkhususkan sebahagian orang bagi salam, yang lain tak bagi salam dengan sengaja, maka itu makruh hukum dia. Contoh kita datang sekumpulan manusia tengah duduk. Kita datang kat seorang kita bagi salam dia, Assalamualaikum. Yang lain tak bagi salam. Tu hukum ni makruh. Kalau bagi salam, sunat bagi salam kat semua. Bukan bagi salam khusus pada sebahagian orang, tak bagi salam pada yang lain. Itu adalah hukum ni makruh. Jadi kerana itu kita tahu hadis ni ialah kalau contoh kata kumpulan manusia tu bercampur. Antara ada yang contoh kata tengah jaga, ada yang tengah tidur. Maka waktu tu bagi salam dengan suara yang sederhana. Okey, baik. Wallahu a'lam. Sampai itu saja. Nanti sambung lagi hadis yang lain. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.